Pernah satu ketika saya ditegur, guna perkataan awak pun tak boleh. Saya cakap aku bukan baca berita lah. Aku bukan mengajar bahasa Melayu. Betul lah. Aku tengah mengajar ni rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kembali lagi kita di Sembang EDU Podcast bersama saya Nora dan Azrin. Yes, Azrin. Sembang EDU Podcast kita hari ini disponsor oleh Saito University College yang menawarkan program penguatkuasaan undang-undang, program pengurusan keselamatan, program kulinari, logistik pun ada, pastry, TVET ada, okey. Yang mana untuk working adult yang nak sambung ke master PhD pun kita ada. Ada. Kita ada juga langkah melalui apel pun kita ada juga. Yes, betul. Kita juga ada apel program. Okey, sebelum kita teruskan, kita kena alert jugalah untuk berita-berita terkini. Sekarang kita negara kita agak banyak juga tempat yang kena banjir. Betul. Jadi terbaru tadi pagi saya dengar, saya dengar berita kan. Kat Perlis banyak juga yang terjejas. Hari tu daripada Penang ke Kedah ke Perlis, dan juga minggu lepas segelintir kawasan di KL. KL Selangor lah. Tapi tadi kita punya numbers untuk yang terjejas banjir dekat Perlis agak tinggi. Jadi kita doakan keselamatan, kesihatan mereka sentiasa terjaga, Azrin. Awak pernah kena banjir? Saya pernah kena banjir bulan 12. Tahun lepas. Oh, tahun lepas, okey. Kan, masa tu memang agak teruk lah. So, kita harap yang mana masa keluar tu berhati-hati. Sentiasa, kalau kata hujan yang berpanjangan, boleh cepat-cepat cari tempat yang selamat. Tolong jaga apa kita panggil? Tindakan lah. Yes, maksudnya betul. Kalau nak keluar rumah, kalau selamat then pergi, kalau tidak better stay at home ataupun ikutlah arahan-arahan yang kerajaan arahkan gitu. Yes, betul. Okey, Azrin. Hari ni kita ada gas. Ada gas dah gitu. Gas kita ni hari ni. Okey. Influencer ke tuan-tuan? Influencer. Rasanya sebelum ni kita tak pernah ada influencer lagi. Belum lagi. Episod kali ni first time kita bawa influencer. Yes. Kedua, 25 tahun dalam PDRM. Oh, orang PDRM juga. Okey. Juga, okey. Dan juga dah selesaikan lebih 800 kes jenayah dekat Malaysia ni. Tapi jadi influencer Yes, betul. Okey, Dan curious. juga duta scam PDRM. Scam. Pengalaman memang best. Saya nak dengar pengalaman guest kita kali ni, Nora. Memang seorang disiplin, attitude, garang. Kalau podcast tu, kalau biasa buat live, memang tembak je. Jadi tembak. kita kena sedialah ni. Kita kena sedia kena tembak juga. Tak apalah. Okey, siapakah dia? Okey, kita perkenalkan. Tak lain tak bukan Tuan ASP Rahman. Terima kasih. Apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah baik. Tuan memang busy dalam 2-3 minggu ni. Lebih kurang. Dah 2-3 bulan, bukan 2-3 minggu. Awak ni tadi awak cakap macam tu, saya macam tak sabar bila awak nak bagi turn saya cakap. Sedap betul awak tembak Sedap awak bantai. Saya selalu tengok Tuan punya live. Betul Betul. Awak tak tipu Tapi dia cakap betul. Memang saya dalam live tu my character agak tegas sikit. Ya, betul. Dan saya memang suka marah. Dan saya rasa itu yang you all nak, saya bagi ya. Betul. Kan? Memang betul lah. Kena fahamkan lah kan. Sebab kalau kita cakap elok tak dengar tak boleh juga lah kan. Tuan, untuk Tuan punya perkembangan terkini. Orang kata dari masa sekarang ni Tuan tak silap saya, Tuan dah bersara. Betul. Tapi Tuan masih nampak muda. Dia bersara tak semestinya kena tua Okay. Saya nak kena betulkan statement. Pahal ni dia orang ni. Awal-awal nak cari gaduh ni. Macam mana tak kena marah? Betul kan? Macam mana kena marah ni? Okey. Saya bersara awal. Sepatutnya saya punya umur saya bersara adalah 60 tahun. Sekarang awal 40-an saya pilih untuk bersara awal lah. Saya last dalam PDRN adalah pada 30 Jun 2024. So lebih kurang baru sangat. So lebih kurang 3 bulan je baru ni saya
sebagai orang awam, kalau kekok tu saya minta maaf lah sebab dah lama kan tinggalkan dunia orang awam ni. Tak apa. Kita punya orang kata apa? Perwatakan kita tu masih ada lagi lah. Dan tidak, untuk terkini tuan. Orang kata aktiviti tuan terkini. Yang dah 2-3 minggu, 2-3 bulan ni. Okey. Kenapa ni rentetan daripada saya besar awal lah. Saya besar awal sebenarnya adalah disebabkan kerana saya nak fokus untuk menyampaikan info ilmu tentang anti-scam. Sepanjang pengalaman saya dalam PDRM, saya menyiasat kes scam. Saya dapat melihat bahawa kelemahan rakyat Malaysia, kenapa rakyat Malaysia banyak kena scam, berpunca daripada kurangnya ilmu dalam anti-scam. Kita dah bagi banyak banyak dah, tapi mungkin benda tu tak sampai. Ataupun masyarakat kita dia kurang faham. Orang kita ni bila kita ajar, dia tak bagi tahu pun yang saya tak faham lah, ulang balik. Dia tak. Dia dengar je. Polis tanya faham tak? Faham. bila tengok-tengok jadi juga. So of course saya menggunakan pendekatan saya sendiri lah, dengan cara saya sendiri mengikut trend pada masa kini. Which is saya rasa approach yang saya gunakan tu tak sesuai untuk pada ketika saya duduk dalam PDRM. Dan juga apabila dah dapat banyak jemputan yang mana saya perlu fokus, saya kena pilih mana satu saya nak. Masa tu jemputan ni sebenarnya daripada dalam PDRM dah banyak dah. Dia orang lagi suka saya pakai uniform kan. Iyalah. So masa tu saya macam berbelah bagi tau. Ni PDRM, yang ni orang jemput saya untuk adik. Yang ni kejar Kiki. Yang ni bukan kejar Kiki lah. So kalau tanya minat saya, saya bukan minat tu sebab saya nak glamour ke tak, bukan. Saya fikir masa tu sebab saya nak kurangkan beban kerja dalam polis je. Faham. Sebab banyak orang kena scam, benda tu boleh dicegah lebih awal. Kita boleh selamatkan, boleh stop lebih awal. So saya fikir kalau lah rakyat Malaysia ni bijak, tahu tentang ilmu anti-scam, tak adalah polis banyak kerja kan. Betul. That's why saya selalu cakap, bos, kita kena fokus awareness ni. Kempen-kempen ni ajar dia orang supaya bila dia orang tak banyak kena scam, kita tak banyak beban. Betul. Punca tak ada. Yes. Tak adalah ni. Disebabkan pada ketika itu saya sendiri kena buat banyak kerja dalam satu masa. Walaupun saya bagi talk masa beruniform tu, kerja hakiki kena jalan. Meeting, siasatan, operasi, tangkapan, segala apa semualah yang PDRM buat tu kena buat juga. So beban kerja tu makin banyak. That's why sampai satu tahap saya fikir saya kena pilih salah satu mana yang saya nak. So ni pandangan saya minta maaf. Jok banyak masa tu. Ingat pandangan tuan, bukan pandangan awak. Okey. Kita ni bukan orang yang baik. Kita bukanlah orang yang bagus. So saya bila dah berumur ni, kita macam dah kembali kepada jalan. Jadi kita duk memikir apalah manfaat, benefit yang kita boleh dapat. So yang kita belajar adalah apabila kita tak ada nanti, ada satu amalan kita yang boleh bantu kita semasa tak ada tu, iaitu manfaat dan benefit yang kita bagi. Ilmu kita bagi pada orang, orang amalkan, yang tu kita boleh guna sebagai bekalan kita. Betul. So saya terfikir itu kelebihan yang di sebelah sinilah, awareness ni berbandingan ni. Yang ni pun boleh tolong juga. Tapi saya banyak kerja lain saya kena buat juga masa-masa dalam ni. And then pendekatan yang saya guna, macam awak selalu kata awak tengok kan. Saya kan memang santai. Saya main ikut kepala saya. Suka hati aku nak cakap apa kan. Benda betul lah. Bagi faham lah kan. Kalau dah memang kau tamak, aku cakap lah kau tamak. Betul. Dah kau degil, aku cakap kau degil. Dah apa lagi perkataan yang boleh guna kan. Kabut. So saya rasa tak sesuai saya gunakan itu semua semasa saya dalam pasukan. So saya memilih kata-kata tu terhad lah. Mungkin lah. Ni pandangan saya lah. Pernah satu ketika saya ditegur, guna perkataan awak pun tak boleh. Saya cakap aku bukan baca berita lah. Aku bukan mengajar bahasa Melayu. Betul lah. Aku tengah mengajar ni rakyat Malaysia. Faham. Dalam menyampaikan ilmu, kita kena faham. Dia macam bisnes juga. Iyalah. Bila kita nak orang dengar cakap kita kena tahu our target audience siapa dan apa yang dia nak. Kan awak semua kan suka dengar mengarut. Itu betul. Itu yang saya bagi mengarut. Kalau kita cakap skema, siapa nak dengar, betul tak? Betul. Berita hari ni saya ingat tak ada. That's why Rahmat dia tak main modus operandi apa benda semua definisi tak ada. Saya say to the point. Scam ni scam apa? Saya tunjuk. Ni contoh scam dia. Saya tunjuk terus kejadian sebenar. So niat saya hanya satu. Saya nak tolong seberapa banyak orang saya boleh tolong.
Dan saya sekarang ni buka company consultant di bawah nama Rahmat Fitri Consultant, Sdn Bhd. Saya ada 2 staff, Bob dengan lagi seorang tu. Saya beroperasi di Bangi. Dan jadual saya alhamdulillah agak padat juga. Banyak job. Alhamdulillah. So ada yang telefon bulan 1, booking bulan 12. Dan semua saya akan declare. Saya kata okey, saya bukan dalam polis, saya kena bagi tahu. Tak apa tuan, kita nak ilmu tuan. Yalah. Kita tak kisah pun tuan kat mana. Ini orang-orang yang datang as a client ni orang yang kena scam ke ataupun tak juga. Dia Pendedahan. macam mostly agensi, government agensi, company besar kan. Staff dia orang banyak kena scam. Awak kena ingat dia macam ni. Kita rasa kalau kita ada company yang besar yang bagus, staff kena scam tu lantak pi dia. Tak boleh. Sebab kita tak boleh ada mentality begitu. Sebab apabila staff kita kena scam, dia akan menjejaskan kualiti kerja dia. Betul. Dia akan terjebak dalam benda-benda lain yang tak sepatutnya dia terjebak. So sebagai majikan atau company yang bagus, dia harus memikirkan kebajikan pekerja dia. Knowledge ni sebenarnya tak payah nak staff minta. Kita sebagai bos, aku rasa kau tak berapa pandai ni, aku bagi kau ilmu dah. Pergi kursus ke, pergi kelas ke. Itu yang penting, ilmu tu. So saya selalu cakap ilmu penting. Tuan, orang yang scam ni tuan, saya selalu terfikir. Awak jangan menggigil saya takkan yurin awak, saya takkan check. Jangan menggigil, relax. Saya selalu tanya. Awak host tau. Ke awak nak suruh saya jadi host ni? Awak pilih mana satu. Orang scam ni kan, orang ni memang jenis yang orang bijak ke? Memang pandai. Scammer. Okey, scammer tak bijak pun sebenarnya. Trust me, scammer sangat tak bijak. Okey, saya bagi contoh. Kalau awak tengok dalam video-video yang viral, apabila mangsa bercakap dengan scammer, awak boleh dengar tau. Kan kita boleh tengok dekat video kan banyak. Kan dia bercakap dengan scammer kan. Awak dengar scammer tu cakap. Awak tengok pun awak kata, first, cara dialek pun bahasa salah. Bahasa dia. Kan benda-benda tu sebenarnya kalau bagi saya, untuk orang yang normal, kita boleh nampak kau cakap macam tak bijak lah. Iyalah. Betul. Sebenarnya bukan pasal scammer tu bijak. Sebenarnya pasal yang rakyat orang Malaysia ilmu masih ramai yang kurang bijak. Ilmu tak ada. Betul. Itu setuju. je sebenarnya. Telefon pun cakap bahasa luar negara. Kan? Indonesia lah, Yes. bahasa Vietnam lah. Kau yakin je tadi kau cakap kau kena scam tau. Aku pernah Dia kena. antara yang kurang bijak. Tengok muka tahu pun memang senang kena scam. Kalau tengok muka. Dah 2 kali kena. Awak tahu tak, benda tu tak masuk akal. Asal dari telefon kita JNT. Sekejap saya sambungkan panggilan ke balai polis. Kan tak masuk akal. Tak masuk akal. Celah mana kata dia bijak? Dia tak bijak pun. Betul. That's why saya pernah beberapa kali scammer call saya rekodkan tau. Scene itu dalam YouTube saya boleh tengok lah. Saya bercakap dengan scammer. Dan saya rekodkan tu, tujuan dia adalah saya nak menunjukkan kepada masyarakat di luar sana, scammer ni pun bodoh juga. Tengok macam mana aku bodohkan dia. Dia percaya je sepanjang apa saya cakap. Itu tujuan saya buat video tu dan saya share pada public supaya you all kena ada dalam mindset you all. Dia tak pandai mana pun. The problem is kita ni yang tak nak tahu, tak nak ambil tahu. Tu je. Betul. Tak faham. Takkan tak boleh fikir ke, tak masuk akal. Awak tak pernah pergi Perlis. Macam mana tiba-tiba orang telefon awak kata awak ada rumah kat Perlis? Kau rasa kena marah. Mana aku tak sakit hati. Kau tak pernah isap dadah. Betul lah tu. Lepas tu orang tuduh kau isap dadah. Kan tak Aduh, masuk pening akal. kepala. Kau isap rokok pun tangan kau menggigil kan. Lepas tu takut. Lepas tu bagi duit. Tak kalau, okey, saya tanya awak, kalau orang tuduh awak buat benda yang tak betul, apa respon awak? Awak mesti argue balik, betul tak? Betul. Yang kau pergi ikut kenapa? Betul. Yang saya pernah kena sekali tuan. Saya kena scam, saya booking homestay family day dekat Terengganu. Memang tak sangka lah sebab kita nak family day apa semua kan. Bayar RM200. Sampai sana nak cari homestay tu tak ada. Kita orang yang kena scam. Dah last minute booking tempat lain. Yalah. Tapi contact all balik. Memang orang tu cakap, aku memang scammer dia kata. See? That's why dia ada, okay, bila kita cakap pasal knowledge, macam nak booking homestay, dia ada SOP dia sebenarnya. Okay, dalam kehidupan kita, whatever kita nak buat, apa pun, whatever benda kita nak buat, mesti ada prosedur, ada SOP. Kita kena ikut. Oh, ada SOP Contoh, awak nak tengok, nak berurusan untuk membeli barang, awak kena verify dulu tempat laman web yang awak tengok tu laman web yang boleh dipercayai. Yang kedua, orang cakap, tengok pada review. Review. Tapi betul. tapi saya nak bagi tahu
Reviewer awak jangan percaya sebab yang komen pun orang dia juga. Betul. Scammer, kita tangkap scammer, satu orang pegang 10 handphone. So sebenarnya kalau awak tengok dalam satu, contohlah dalam homestay tu punya page tu, banyak orang komen kan. Orang yang sama je komen. That's why saya nasihatkan, kalau awak berurusan dengan individu, awak buatlah video call. Bagus kat Video call. Kalau orang tu macam saya tak nak video call. Tak nak cek orang lain. Yelah juga, betul. Senang je. Dia hantar tu macam real tau, dengan gambar lah, dengan apa, macam dia betul-betul order. Okey, saya tanya saya tengok SOP saya cakap SOP. Awak bank in dalam akaun mana? Personal. Tu tanda dia scam. Personal. Tu tanda dia scam. Sekarang buat homestay dia personal ni dah tak ada, semua mesti ada di bawah agensi, management company, mesti ada. Airbnb ke booking. Kalau personal, contoh awak sendiri yang ada, then saya kata buatlah video call sebab awak personal kan. Betul. Buat video call. Ni Betul. macam ni, dia di bawah tak tahulah apa nama company yang awak tengok kan. Lepas tu masuk akaun individu, itu tanda scam lah. Cari Facebook Facebook. Patutlah scammer Jangan banyak percaya, juga kat Facebook. banyak. Sekarang Sekarang ni bukan kata tu je. Dekat mana-mana media sosial, platform, semua ada scam. Semua ada scam. Whatever. You beli barang kan selalu dekat mana? Dekat laman-laman web tu lah. Yang awak selalu sebut tu lah. Lazada ke, kat Mu ke, Shop tu ke. Tak kisahlah dia canggih macam mana company besar tu, semua scammer berlambak dalam tu. Aku tahulah. Satu lagi tuan. Pernah lagi saya pernah kena lagi. Kena juga ya? Saya tak kena. Awak lah. memang suka, saya selamatkan. kena Saya belum kena lagi tapi saya jap. Okey. Ini scammer ni. Dia buat ads tuan. Okey. Buat apa? Buat ads, Facebook ads. Okey. Dia buat ads, advertising. Iklan keluar kat saya. Dia cakap, ini macam scam tu. Tapi saya tengok dia punya alamat Singapura. Takkan dekat Singapura. Lepas tu tengok barang, ni Singapura. Dia cakap, saya pergi sana tak boleh, dia kata. Tak boleh buka pergi sana. Itu scam. Itu scam lah. Ini confirm Dah scam confirm. lah. Of course. Saya selalu cakap dengan siapa-siapa pun, elakkan berurusan dengan mana-mana company atau individu dari luar negara. Because susah you nak Dia sampai buat ads tau. Untuk ads tu semua orang boleh buat. Awak pun boleh buat. Awak elan je muka awak. Buat je apa. Dia orang punya scam sekarang betul-betul meniaga. Awak faham tak? Ads tu semua orang boleh buat. Apa benda yang semua orang boleh buat, semua boleh jadi bahan modal untuk kena scam. Itu je. Sama juga orang dapat mesej kan, dia kata dapat daripada nombor yang 6 angka tu kan. Kita duk ingat kalau 6 angka tu mesti yang valid betul lah, tak? betul-betul. Tapi sebenarnya 6 angka tu you bayar je, you boleh buat je. Dia boleh elankan je benda tu. Message blasting tu. Dia blast je. So macam tuan, pengalaman tuan dah dalam dunia unit komersial lah dulu unit komersial. Dah banyak lah 800 kes jenayah yang tuan pernah selesaikan lah. Jadi apa yang paling tuan rasa memang tak boleh lupa ni? paling tak masuk akal. Tak masuk akal ni. Okey. Saya betulkan sikit 800 yang saya siasat. 800. Selesai tu kalau nampak macam berjaya sangat. 800 yang kita handle, yang kita terlibat lebih sebenarnya. Yang saya okey kejap, tak boleh lupa tu sebab kan dia ke ataupun benda yang menarik. Saya sebut salah nak sebab okey, sangat banyak benda-benda yang tak pelik. Sorry, saya betulkan. Sangat banyak benda yang pelik. Yang awak tak masuk akal langsung. Tadi awak sebutkan tak masuk akal. Sangat banyak. Contoh. Okey, saya sebenarnya terlibat dengan 2 jabatan tau. Jabatan Siasatan Jenayah dengan Komersial. Jenayah ni yang kes ganas-ganas. Tembak, bunuh, samun. Yang komersial ni yang tipu. Yang awak soalan awak ni yang mana satu awak nak? Komersial kan? Scam. Okey. Saya ingat ni sampai bila-bila dan saya dalam semua program, seminar, talk, kursus, ceramah yang saya bagi atau kelas yang saya ajar, saya akan bawa contoh ni. Satu hari anda dihubungi oleh TMB. TMB pada pukul 8 pagi. Sangat tak masuk akal. Pagi betul. Pagi tu TMB buat kerja. TMB masuk je berapa? Kita call dia pun dia. Malah aku nak cakap kan. Okey. Tak payah sensor, jangan risau, saya takkan cakap. Okey. Dapat call daripada TMB mengatakan si mangsa ni mempunyai sebuah rumah di Perlis. Yang mana rumah ni ada tunggakan bil elektrik tak bayar dah berbulan-bulan. Saya tanya mangsa, pernah pergi Perlis? Tak pernah. Ada rumah kat Perlis? Pun tak ada. Kalau kau tak ada rumah kat Perlis, kau tak pernah pergi Perlis, macam mana tiba-tiba pula ada rumah kau
atas nama kau, ada bil tunggakan pula atas nama kau. Itu satu perkara yang tak logik lah. Sepatutnya awal-awal tu dia dah tahu dah ni scam, kau letak je lah telefon, kata bayar respon lah kan. Yalah. Betul. Rakyat Malaysia terbaik. Layan. Layan. Dia takut nama dia betul-betul Ya ada lah tu. Allah. Padahal tak ada. Kalau ada pun, kan saya cakap SOP. Kalau awak terlibat dengan mana-mana proses perundangan, awak mesti dapat surat. Dapat notis, betul tak? Betul. Itu penting SOP ni. Ada notis. Yang bestnya, bila dah tak bayar bil elektrik, si scammer yang menyamati MB dia cakap, okey, tak apa. Kita tahu awak dah cakap awak tak ada rumah, tak apa. Kita minta awak sambungkan dan bercakap dengan pegawai polis yang terlibat lah. Yang aku pelik, kenapa kau tak bayar bil elektrik, kau nak kena sambungkan dekat polis? Apa hal polis nak kena kejar dan nak kena siasat kes kau tak bayar bil elektrik? Bil elektrik. Bila Afiq tak bayar, takkanlah dulu sekolah kau tak belajar. Tadi kan dah belajar kan, cikgu ajar apa, polis kerja dia apa? Tangkap penyedayang. Penyedayang, jaga keamanan. Tak ada masa lah dia nak cari. Takkanlah polis. Kau dah bayar belum bil elektrik? Kau bayar sekarang aku polis Masuk lock up lah. Kalau ya Allah, takkan kau tak boleh fikir. Akhirnya 300,000 melayang. Bil elektrik 300 gila Kan? ni. Kita tak masuk akal kan? Yang sibuk-sibuk, yang kau kata bukan rumah kau, bukan tinggalkan bil elektrik kau pun tak tahu, tiba-tiba dia ikut je cakap orang tu. Bayar tak? Bayar 300. 300,000. Okey, amount dia 380,000. Kenapa bayar tau? Sebab polis tu cakap, kita boleh bantu awak dengan untuk clearkan nama awak. Kita boleh bantu untuk clearkan nama awak. Tapi awak kena buat bayaran. Kalau kau bayar, maknanya kau memang buat salah. Betul. Dan kau bayar betul tu lah. sebenarnya itu perbuatan rasuah. Selama ni kau duk cakap pasal polis rasuah, itu bukan rasuah ke? Ya, betul. Dia nak jalan cepat. 300,000 pula tu. Gila. Kalau bagi kita 3 orang kan bagus. Betul. Sakit pula hati aku Dah lah kau bagi kat orang lain. Kerja aku yang kena buat. Serap pun kan. Mana aku tak marah. Kalau dia bayar polis tu, okey lah. Okey. So, Panas. panah ni. Kita tengok panas cerita. ni. Panah ni. Okey. Panas juga ni. Pecah ni telinga Pecah. aku. Macam mana nak buat macam mana ni? Okay. So, kita Nurah. Kita ada... kita dah untuk part 1. Kita akan sambung untuk episod seterusnya. Okey, kita rehat. Kita akan sambung kepada episod kedua bersama dengan Tuan SP Rahmat lagi. Jangan lupa. Sembang Edu Podcast. Yeah.